Terlebih dahulu, berikut merupakan senarai ahli kumpulan 6. Yang pertama, saya Ahmad Haziq bin Syarudin. Yang kedua, Muhammad Akmal bin Anar. Yang ketiga, Muhammad Muaz Zubair bin Hizal Ashraf. Yang keempat, Hafiz Haikal bin Hamkah. Yang kelima, Muaz Azizi bin Muhammad. Dan yang terakhir, Muhammad Al-Amin bin Muhammad. Kita pergi kepada tafsir yang pertama. Tafsir ini berjudul Safwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang hidup daripada tahun 1930 sehinggalah wafat pada baru-baru ini pada tahun 2021. Tafsir ini merupakan tafsir cetakan pertama dan terbitan Darul Hadis di Kairah, Mesir. Terjemahan judul kita ini berbawa maksud intisari tafsir-tafsir. Hal ini kerana pengarang mengambil daripada intisari tafsir-tafsir pelbagai seperti tafsir Al-Kashaf, Ibnu Katsir dan sebagainya dan diletakkan di dalam kitab tafsirnya. Tafsir ini berangkumi 3 jilid. So, kita pergi kepada tafsir Ibnu Katsir. Pengarang asal tafsir ini ialah Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Dir Al-Busrawi. Dan tafsir ini terdapat edisi terjemahan bahasa Melayu di mana terjemahannya diterjemahkan oleh Haji Salim Bahrisi dan Haji Said Bahrisi. Tafsir ini merupakan terbitan Victoria Agency, diterbitkan pada tahun 1988 dan tempat terbitnya merupakan Kuala Lumpur. Kitab tafsir yang dibincangkan seterusnya ialah berkaitan dengan pengenalan kitab tafsir Al-Nasafi. Nama asal bagi kitab tafsir ini ialah Kitab Madarik At-Tanzil wa Haqa'iq At-Ta'wil. Nama asal pengarang bagi kitab ini ialah Syekh Hafiz Al-Din Abi Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi. Kitab ini diterbitkan oleh Dar Al-Kalam At-Taib di Beirut pada tahun 1998 bersamaan dengan 1419 Hijrah dan juga merupakan terbitan pertama oleh Dar Al-Kalam bagi kitab ini. Kitab ini terdiri daripada 3 jilid yang melengkapkan tafsiran bagi 114 surah ataupun 30 juzuk ayat Al-Quran. Jilid pertama bagi kitab ini mengandungi 719 muka surat. Jilid pertama ini menafsirkan bermula daripada surah Al-Fatihah ayat pertama sehingga surah At-Taubah ayat 129 ataupun daripada juzuk pertama sehingga juzuk ke-11. Manakala jilid kedua bagi kitab ini mengandungi 750 muka surat yang membahaskan surah Yunus ayat pertama sehingga akhir surah Luqman, iaitu memuatkan tafsiran juzuk 11 hingga juzuk 21. Seterusnya, jilid ketiga bagi kitab ini pula mengandungi 752 muka surat dan diawali dengan tafsiran surah As-Sajdah ayat 1, iaitu daripada juzuk 21 sehingga akhir juzuk Al-Quran, iaitu surah An-Nas. Baiklah, seterusnya pengenalan ringkas berkaitan tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari atau At-Tabari yang asalnya bertajuk Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran adalah tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ia mempunyai sekitar 26 jilid dan ia digelar sebagai tafsir yang paling lengkap. Imam Suyuti, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir memperakui tafsiran daripada Imam At-Tabari. Baiklah, seterusnya adalah pengenalan ringkas berkaitan tafsir Al-Qurtubi. Nama sebenar tafsir Al-Qurtubi adalah Kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran wa Mubayyin lima tadammanahu minas sunnah wal furqan. Tafsir Al-Qurtubi terkenal dengan dua nama, iaitu Tafsir Al-Qurtubi itu sendiri dan Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi ialah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abu Bakar Ibnu Farh atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Qurtubi. Sumber rujukan yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam menghasilkan tafsir Al-Qurtubi ini adalah dengan merujuk karya-karya ulama terdahulu seperti karya Ibnu Atiyah, Abu Ja'far An-Nuhas, Al-Mawardi dan ramai lagi. Seterusnya adalah sejarah percetakan dan isi kandungan kitab tafsir Al-Qurtubi. Sejarah percetakan, tafsir ini dicetak dan diedarkan oleh Darul Kutub Al-Misriyah pada tahun 1933 yang mengandungi 10 jilid. Kemudian, terbitan baharu telah dikeluarkan oleh Muassasah Ar-Risalah pada tahun 2006 dengan mengandungi 24 jilid keseluruhannya. Isi kandungan kitab bermula daripada jilid 1 sehingga jilid ke-22 membahaskan berkaitan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, manakala jilid 23 dan 24 menyatakan tentang isi kandungan mengikut bab-bab tertentu dalam tafsir tersebut. Kitab tafsir yang seterusnya diberi nama Kitab Tafsir Al-Marbawi
Quran bergantung nama Melayu. Penulis asal bagi kitab ini ialah Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Kitab tafsir ini asalnya mempunyai 377 muka surat yang ditulis di Kairah, Mesir pada 2 April 1956. Namun, kitab yang menjadi kajian kami ini mempunyai 736 muka surat dan diterbitkan di bawah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Kitab ini diterbitkan pada tahun 2021 dan merupakan cetakan pertama bagi versi ini. Penerbitan semula kitab tafsir ini dibuat dalam tulisan Rumi adalah untuk memudahkan pembaca kerana kitab asal ini menggunakan ejaan Jawi lama dan bertujuan juga untuk memartabatkan khazanah ilmu ulama Melayu. Kitab ini membahaskan 6 surah yang bersamaan dengan 7 juzuk Al-Quran. Surah yang dibahaskan di dalam tafsir ini ialah surah Al-Fatihah ayat 1 sehingga 7, surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 286, surah Ali Imran ayat 1 sehingga ayat 200, surah An-Nisa ayat 1 sehingga 176, surah Al-Ma'idah ayat 1 sehingga 120 dan surah Al-An'am ayat 1 sehingga ayat 14. Seterusnya adalah pengenalan ringkas bagi kitab tafsir Al-Azhar. Nama pengarang bagi kitab ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan gelaran Hamka, yang mana beliau merupakan salah seorang ulama Nusantara yang sangat terkenal, yang mana namanya masih lagi disebut sehingga ke hari ini. Karya beliau iaitu Tafsir Al-Azhar ini mengandungi 10 jilid keseluruhannya. Ianya diterbitkan oleh Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura di Jakarta pada tahun 1989. Ayat-ayat yang digunakan sangat indah dan mudah difahami oleh para pembaca. Allahyarham melengkapkan tafsir ini pada tahun 1971, di mana ketika itu beliau berada di dalam penjara, dan beliau di dalam penulisannya sangat bersifat terbuka dan tidak hanya tertumpu kepada satu mazhab sahaja. Selanjutnya kita pergi kepada kitab tafsir Al-Munir. Kitab ini dikarang oleh Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Beliau mengarang kitab ini selama 16 tahun dan mempunyai 16 jilid keseluruhannya. Kitab ini dikarang mengikut turutan surah dalam Al-Quran bermula dari surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Diterbitkan di Darul Fiqh di Beirut, Lebanon dan juga Darul Fiqh di Damaskus, Syria. Dan cetakan pertamanya dihasilkan pada tahun 1991 Masihi. Seterusnya kita pergi kepada kitab tafsir Zilal Quran. Kitab ini dikarang oleh Al-Syahid Said Qutub dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh almarhum Ustaz Datuk Haji Yusof Zaki bin Haji Yaakob. Kitab ini mempunyai 17 jilid keseluruhannya dan telah dikarang oleh Said Qutub selama 11 tahun. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, antaranya bahasa Turki, Inggeris, Perancis, Urdu dan juga bahasa Indonesia. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Darus Syuruk Beirut. Baiklah, kita kepada kitab tafsir yang seterusnya, ini kitab tafsir Al-Jalalain. Baiklah, tafsir ini ada dua pengarang, iaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Abu Al-Fat Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin As-Suyuti. Dan dia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan Indonesia oleh seorang penulis bernama Bahrun Abu Bakar pada tahun 2003. Penerbit kepada buku ini, kepada tafsir ini adalah Sinar Baru Al-Gensindo, dan lokasi penerbitan dia terletak pada Bandung, Indonesia. Baiklah, untuk perkataan Al-Jalalain, dia merujuk kepada dua Jalaluddin, iaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali dan yang penulis nombor 2 Abdul Al-Fat Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa dia ada dua penulis? Ini kerana sebelum menyiapkan tafsir ini, penulis pertama iaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali, dia telah meninggal dunia dan hasil karyanya telah disambung oleh anak muridnya, iaitu Jalaluddin As-Suyuti. Baiklah, dalam tafsir ini kita akan berjumpa dengan dua jilid, iaitu jilid 1, dia mengandungi mukaddimah,
dan perbahasan mengenai surah Al-Baqarah hingga ayat terakhir surah Al-Isra karya penulis yang pertama. Dan jilid yang kedua, ini sambungan daripada penulis yang nombor 2, yang mengandungi perbahasan surah Al-Kahfi hingga ayat terakhir surah An-Nas. Manakala surah Al-Fatihah dia diletakkan selepas perbahasan surah An-Nas dan diakhiri dengan penutup.